Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam, kita bersua kembali di PDPR yang sekarang ini ialah bab 1. Okey, masih lagi bab 1 tapi kita berjurus kepada prosa dan drama. Okey, jom kita saksikan bersama-sama di hadapan ini, iaitu Tangan yang Menggoncang Dunia. Tangan Menggoncang Dunia. Okey, bersama dengan saya Cikgu Muhammad Roslan dari SMUE Azhar Melor. Hai. Okey, jangan lupa subscribe dan like, komen untuk tanda kehadiran anda. Jom kita teruskan. Okey, pertama ialah anda perlu ada sediakan bahan. Ini saya dah beri dah sebelum ini. Jadi tema ini akan menyambung bagi yang satu yang kita sudah mendengar kan. Okay, tema satu, merealisasikan impian. Okay, Tangan yang Menggoncang Dunia. Apakah SK ataupun SP yang akan dibincangkan dalam sesi pada kali ini? Okay, pertama ialah SK standard kandungan 2.1, membaca secara mekanis berbagai bahan prosa dan puisi. Mungkin mekanis ni ialah berketepatan lah. Okay. Yang kedua ialah SP, iaitu standard pembelajaran 2.1.2, membaca skrip drama dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai. Intonasi dan nada yang sesuai, ingat dua perkara berbeza, ibarat lagu dan irama lah. Seterusnya ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat membaca secara kuat dengan mementingkan sebutan huruf dan bunyi, membaca mengikut intonasi, nada dan tekanan yang betul dan sesuai daripada bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Okey, seterusnya ialah, jom kita sama-sama baca sama-sama. Okey, ini ialah halaman 10, buku teks bahasa Melayu KSSM, buku yang baru tu kan. Okey, ialah muka 10, bukan halangan. Ni adalah drama iaitu babak pertama. Watak ialah Encik Haris Papa, Puan Ros sebagai mama dan Dahlia sebagai anak. Jom sama-sama kita baca dengan kuat dan intonasi yang betul. Okey, boleh buka buku dan sama-sama kita membaca. Di ruang tamu, Encik Haris, Puan Ros dan Dahlia sedang serius berbincang. Okey, kita masuk kepada watak utama, itu Dahlia. Dahlia, tolonglah Papa, Mama. Lia kata tak mahulah. Papa dan Mama janganlah paksa Lia. Parus, Papa dan Mama tak paksa pun. Kami cuma tak mahu Lia buat kerja separuh jalan. Lagipun Lia sudah besar panjang, takkanlah cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. Dulu Lia yang beria-ria hendak mewakili sekolah dalam permainan tenis. Sekarang sudah terpilih hingga peringkat kebangsaan. Kenapa menolak? Peperiksaan sudah dekatlah Papa. Lia tak mahu tertinggal pelajaran. Kalau gagal nanti, siapa yang akan dipersalahkan? Lia juga kan? Bukankah Cikgu Arman kata kelas tambahan akan diadakan khas untuk Lia? Mana cukup Mama. Prestasi Lia dalam peperiksaan baik-baik sahaja. Papa tengok. Kalau tak cukup, Papa boleh jadikan guru tuition. Janganlah susah sebab Lia Papa. Hairan betul Mama. Lia berubah 360 darjah. Semasa pujuk Mama dulu, Lia juga yang kata banyak atlet wanita kita yang berjaya dalam sukan maupun pelajaran. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Macam-macam peribahasa yang keluar. Sekarang apa sudah jadi? Semasa Mama tak izinkan dulu, Mama juga yang kata orang perempuan bersukan sana sini akhir kecil apa juga kan. Suka hati Lia lah. Malas campur. Mama malas campur. Dia fikirlah sendiri. Parus mengeluh lalu bangun meninggalkan ruang tamu. Lia menyesal kerana membuat mamanya merajuk lalu menangis sambil menekuk muka. Macam itulah ibarat Cik Aris bangun dan duduk di sebelah Lia. Bangun dan duduk. Cuba Lia beritahu Papa, apa sebenarnya yang berlaku? Papa tahu
Bermain tenis ialah kebahagiaan buat dia. Mesti ada sesuatu. Betul tak Papa? Baru secara diam-diam mendengar, mendengar mereka untuk menceritakan perbualan mereka, mendengar. Okey, dah lihat. Dalam esekan suara yang tenggelam timbul. Macam itulah. Okey, kawan-kawan ketawakan dia. Lia mengangkat muka lalu merenung sayu ke arah Papa. Mereka kata macam itulah, mereka kata tak ada ajuk, tapi cuba bayangkan. Mereka kata muka dia dah teruk, terkena selaran matahari. Aduhai malunya dia. Macam tu. Okey, Encik Haris dan Puan Ros tertawa serentak. Dan terkejut lalu berhenti menangis. Mereka bertiga beranak tertawa sambil berpelukan. Lia tetap cantik di mata Mama dan Papa. Sebagai wanita, Mama bangga kerana mempunyai puteri cantik yang bakal menggoncang dunia dalam bidang yang diminati. Bahkan anak perempuan kesayangan Papa ini akan kelihatan bertambah cantik di mata semua rakyat. Bayangkan Lia menjulang jalan merah seperti atlet kebanggaan kita. Siti Rahmah binti Muhammad Nasir, atlet olahraga kebangsaan, iaitu kategori silat. Yap King Wing dan Siva Sanggari, anak perempuan Subramaniam, itu permain tenis. Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Ya, dia akan buktikan. Ingat, ini adalah drama dan intonasi dia. Kita pandai berlakon lah sikit. Kita berlakon. Seterusnya, jom kita kenali prosa dan puisi secara umum dahulu. Pertama ialah novel. Ini ialah prosa novel. Yang kedua cerpen, dan ketiga drama. Cerpen ialah cerita pendek, novel terlalu panjang, cerpen dan drama jadi ialah drama. Puisi ialah drama berkaitan dengan menggoncang dunia. Tangan yang menggoncang dunia. Okey, seterusnya ialah ni ialah puisi. Puisi ada 12 perkara yang perlu kita bincangkan, tapi saya secara umum dahulu terangkan secara umum. Nanti kita bincang secara detail dalam kelas bersama muka nanti, insyaAllah. Okay, seterusnya ialah pantun. Biasa kita dengar pantun 2 rangkap, 4 rangkap dan sebagainya. Yang kedua ialah syair. Tersebutlah kisah. Macam itulah. Okay, ada banyak lagi intonasi dan sebagainya. Guringan juga lebih kepada syair juga, tapi ada term dia. Manakala ialah seloka. Biasa seloka ni buat pertandingan, seloka bersahut dan sebagainya, berkaitan dengan buku di sekolah, jurnal di sekolah ataupun buku buku terbitan sekolah kan, seloka. Orang yang lampai, tinggi, kurus, macam-macam lagi lah. Seterusnya ialah teka-teki. Biasalah teka-teki zaman dahulu kala pun sudah ada teka-teki. Contohnya filem Piramli kan biasa ada teka-teki. Apa tengok aku ni? Contoh belalang, macam tu itulah teka-teki antara kita. Paling mudah kita fahami lah. Yang kedua, yang seterusnya ialah nazam. Nazam ni ada rangkap dia, panjang 12 sebenarnya. Seterusnya ialah berkaitan dengan peribahasa berangkap. Ia ada rangkap peribahasa dia. Ada kronologi dia. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan prosa berirama, ada intonasi dia, ada susunan dia berirama. Dan seterusnya ialah zikir. Biasa kita dengar, biasa uli-uli bayi ataupun uli tidur, ada zikir dia. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan tromba. Dan yang terakhir sekali ialah berkaitan dengan talibun. Apa maksud tromba dan talibun? Jom kita lihat sama-sama tromba dan talibun. Talibun ialah puisi lama yang terdiri lebih daripada 4 baris. Biasanya terdiri daripada 16 atau 20 baris yang sajak pada hujungnya kamus hujung saja, yang maknanya ia biasa dan diakhirkan dengan sajak. Ini ialah menurut kamus Dewan edisi keempat. Manakala prosa irama karangan yang tulis dalam bahasa yang biasa, tidak dalam bentuk pantun, sajak dan lain-lain, karangan bebas lama dan baru. Ini ialah kamus pelajar edisi kedua. Ini ialah tromba. Tromba ini sejarah yang diceritakan dalam bentuk riwayat, tambur dan perbilangan. Banyak lagi lah diceritakan, biasa riwayat lah. Seterusnya ialah
Kita pergi satu persatu. Seterusnya ialah contoh pantun. Okay, contoh pantun dua rangkap. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Okay, itu dua rangkap. Seterusnya kita pergi kepada empat rangkap. Okay, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas sudah dibayar, hutang budi di bawah mati. Okay, empat rangkap ini pula A B A B. Okay, mana R I R I. Okay, seterusnya jom buat latihan. Jom sama-sama kita buat latihan di sini. Bahan pertama, okay, baca bahan satu dan bahan dua yang diberikan dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okay, menggunakan ayat anda sendiri. Kita tanpa salin bulat-bulat daripada bahan pertama atau bahan kedua. Okay, kita baca sama-sama. Jom kita baca sama-sama. Aku menatap tumpukan buku yang ada di sudut bilik. Buku-buku itu bukan aku, ibu atau bapa yang membelinya. Buku itu hasil dari memungut di tepi jalan, di belakang rumah warga dan di tempat-tempat orang membuang setiap lembaran-lembaran kata itu. Aku senang sekali membaca. Bahkan selembar kertas brosur saja aku ambil. Aku baca dan simpan di rumah sehingga buku-buku bekas tersebut sudah menumpuk di sudut ruangan. Di antara buku-buku itu ada sebuah kalimat yang masih terngiang di ingatanku. Membaca ialah jendela dunia. Ya, aku rasa itu benar. Aku jadi tahu banyak hal dari buku itu. Aku boleh melihat dunia hanya dari buku, tidaklah dari gubukku yang tak memiliki jendela. Dipetik dan diubah suai daripada cerpen demi bisa membaca. Renmuna X Borneo 13 Februari 2019. Ini daripada Borneo Sabah Sarawak lah. Okay, guna bahasa ni, ini adalah cerpen. Ingat cerpen ialah cerita pendek. Tadi ada kan prosa kan. Okay, seterusnya bahan kedua. Kita baca bahan kedua, Sajak Merindui Buku. Ini ialah berkaitan dengan prosa. Kita bincang pada hari ini. Okay, drama dan sebagainya. Okay, jom kita baca sama-sama mengenai sajak ini. Jom kita mendeklamasikan sajak. Inilah denai sejejak seni di hati. Punca fikir indah sekali tanpa himpunan ilmu di kalbu buku. Kita tak sempat sampai ke mercu itu. Di sini diri sentiasa di taman menikmati unggas dan puspa menawan. Di sinilah vista buku saraf seni meranum akal mematang pribadi. Kita wajar berpesta di kalbu buku, menghiati menikmatinya seindah syahdu. Dalam tenang waktu khusyuk di pustaka, lebih cepat kita terasuh dewasa. Buku adalah denyut nadi utama, penting bagi minda waras manusia, dan buku juga gemar fakir yang sakti, nyaman dan mesranya sebuah simfoni. Kita memupuk insan yang luhur budi melalui tapisan hikmati berseni, dan buku memang tasik aneka ilmu yang perlu diselami sejujur kalbu. Buku mengasuh diri sasa bersuara, membaca menjadi jambatan bertuah. Kita merindu buku dan gairah membaca agar sentiasa canggih dan berhemah. Sumber Isama Said 7 Mac 2004, Dewan Sastra Ogos 2004. Jom sama-sama kita buat latihan mengenai dengan prosa ini. Okey, berdasarkan bahan dua, berikan maksud luhur buktikan maksud. Okey, kita ambil kepada perkataan sinonim dahulu. Luhur, apa maksud luhur? Budi, benda yang baik, positif. Okey, jom kita tengok sama-sama latihan. Okey, sama-sama kita tengok bincang jawapannya. Iaitu okey, apa buktinya?
Okey. Berdasarkan bahan satu, berikan maksud luhur budi. Luhur budi ialah maksud positif, iaitu kita dengan benda baik, bakti. Bakti. Tulis itu, bakti. Nanti kita bincang jawapan dia. Yang kedua, berdasarkan semua bahan, berikan kepentingan membaca buku. Okay, apakah kepentingannya? Kepentingan membaca buku. Apa kepentingan baca buku? Antaranya, ni dia 3 markah. 3 markah biasa 3 isi awak kena terangkan. Okay, 3 isi perlu terangkan. Yang pertama ialah bagi apa kepentingan baca buku? Bertambah jambatan ilmu, dapat kita lebih mengembangkan lagi ilmu, pengetahuan kita sedia ada ini. Banyak lagi ada sumber bahan. Kita kena berdasarkan semua bahan. Ini kan jambatan kan. Okay. Itu adalah antaranya. 3 isi sahaja. Yang ketiga, marca pada ini pelbagai kempen galakan membaca telah dilaksanakan di negara ini. Namun, keberkesanan kempen masih tidak menyeluruh kerana tidak mendapat sambutan masyarakat. Tidak dapat sambutan masyarakat. Okay. Pada pendapat anda, apakah punca-punca kempen ini tidak mendapat sambutan masyarakat? Apakah punca yang tidak mendatangkan masyarakat? Okey. Alright, jom kita fikir. Ini 4 markah. 4 markah ialah 4 isi akan menyatakan kenapa kempen itu tidak merangsangkan, tidak memberi impak yang positif kepada masyarakat. Jadi, perkara pertama ialah punca kempen tidak mendapat sambutan masyarakat ialah tidak menyeluruh hanya kepada pihak kerajaan sahaja, kepada ini saja, kepada PBT dan sebagainya. Masyarakat kena pergi turun ke akar umbi ataupun peringkat rumah, sekolah dan sebagainya. Dan seluruh masyarakat lagi. Okay? Contohnya pergi ke stesen bas, okay? Untuk baca dan sebagainya. Kempen-kempen itu perlu diperluaskan. Okay? Jadi puncanya ialah kan punca dia tidak dapat sambutan ni ialah punca dia antaranya ialah tidak cakna dengan kempen dan tidak meluas, hanya tertumpu kepada masyarakat tu je. Kedua lagi fikir sendiri dan buat. Seterusnya ialah berkaitan dengan 4. Okay, persoalan 4, minat membaca dalam kalangan golongan remaja belum mencapai tahap yang memuaskan. Sebagai ibu bapa, bagaimanakah anda membantu anak-anak anda untuk memupuk minat membaca? Bagaimana untuk memupuk minat membaca? Pertama, kita bawa anak-anak ke pesta buku. Yang kedua, kita pergi ke kempen perpustakaan. Ni adalah 3 markah. Macam mana kita nak buat 3 markah ni? Jadikan mana 3 isi. Bagaimana cara dia untuk membantu? So saya dah bagi 2 kan. Satu lagi buat sini. Boleh search, boleh cari dalam Google dan sebagainya. Okey. Itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa masalah, boleh kongsi dan boleh bertanya di bawah ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ada soalan tak? Okey, kalau ada soalan, jom buat latihan dalam buku teks. Sambung skrip drama tersebut mengikut kreatif anda, muka 10, buku 1. Dan jangan lupa buku 1. Saya lupa tadi, kita kena ada latihan sebenarnya. Ini ialah karangan yang tadi ialah kertas 2, ni kertas 1 pula. Awak kena sambung cerita tadi, buktikan mana nanti awak cerita ending dia ataupun tamat untuk cerita babak kedua ialah Dahlia sudah berjaya mencapai ataupun mengibar jalur gemilang di pentas dunia. Okey, itu ending dia. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe channel saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.